Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husamuddin bin Haji Yaakob, pengasas Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Saya Marhaini Yusof, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. Saya Fazrul Ismail sebagai Ketua Bahagian Kajian di Yayasan Warisan Ummah Ikhlas. My Quran Time ni adalah hasil daripada gerak kerja kita selama 8 tahun. Kita daripada awal dulu lagi bila kita kempen World Quran Hour, Malaysia Quran Hour dan Quran Hour yang lain-lain tu dengan tujuan kita nak create satu habit di mana orang baca Quran 1 jam 365 hari setahun. Malah kita pun dah ada kempen kita panggil 1 hour 365 days with Al-Quran, di mana orang baca, faham dan amal. Jadi bila kita launch My Quran Time selama 838 episod ni, kita tengok kita dah hampir berjaya create budaya tu, habit tu. Jadi bila habit tu dah ada, kita kena sambung. Dan juga bila sekarang My Quran Time 1.0 ni, dia sebenarnya konsep kita adalah simple. Makna kita nak orang dekat dengan Quran aja, di mana kita ajar basic tajwid dan basic tadabbur aja. Makna seolah-olah kita overview aja. Makna kalau kita main di tepi-tepi pantai aja. Jadi bila keystone habit tu dah kita achieve, kita rasa kita harus pergi ke lebih dalam. Kita harus pergi ke lebih dalam. Jadi itu yang My Quran Time 2 ni, kita berharap kita boleh tajwid tu lebih detail, dia punya tadabbur tu juga lebih detail, dan juga kita nak perkenalkan elemen hafal tu. Jadi kita berharap bila macam My Quran Time 1, kita tadabbur satu muka surat satu hari. Daripada awal, apa yang kita hasratkan adalah pasal cara kita bergerak dulu adalah melalui audience participation. Pasal My Quran Time tu dibuat semasa PKP, kita tak boleh bawa audience. Jadi bila sekarang PKP dah selesai, jadi kita berharap My Quran Time 2.0 ni ada audience. Dan kebetulan di TV Hijrah, studio mereka kecil, mereka tak boleh muat audience tu. Jadi itu yang kita akan banner satu studio permanent di dalam kompleks Karang Kraf ni, kerana sepanjang kita buat My Quran Time tu, pengikut setia My Quran Time sudah infak banyak wang kepada gerakan ini. Jadi sudah sampailah masanya kita gunakan wang itu untuk faedah mereka juga. Jadi kita akan banner satu studio yang lengkap, yang komplit, dengan equipment yang komplit, yang boleh memberi ruang kepada kurangnya 40 hingga 50 orang peserta boleh ikut program tu setiap episod. Dan kita akan jadikan tempat tu sebagai permanent set untuk My Quran Time. Jadi dia sebenarnya limitationnya space lah. Limitationnya space. Jadi kerana di Karang Kraf ni kompleks kita ada banyak space, kita banner studio yang khusus tu, jadi kita akan bersiar daripada studio Karang Kraf tapi dipancarkan oleh juga TV Hijrah. Kolaborasinya adalah dengan 3 pihak. Maknanya kumpulan Karang Kraf ni termasuk semualah. Sinar Harian, Idea Aktif, apa. Lepas tu Yayasan Warisan Ummah dan TV Al-Hijrah. Jadi Karang Kraf dari segi menyediakan facilities dan juga dari segi menyediakan infra dan juga publicity. Kita akan mobilize aset-aset digital kita di grup Karang Kraf, di Sinar, di Idea Aktif untuk promokan program ni. Sementara Yayasan Warisan Ummah pula dia akan menyediakan konten. Researchnya akan diuruskan oleh Warisan Ummah dan juga dari segi talentnya. Cuma TV Hijrah akan memberi kepakaran dari segi TV punya aspek dan juga dari segi penyiaran.
Yayasan Warisan Ummah Ikhlas telah melepasi My Quran Time 1.0 dan sekarang kita sedang memasuki My Quran Time 2.0. Apa yang nak kami bawa adalah satu visi yang mengikhlaskan, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah menuju ke 1500 Hijrah. Kita ada 56 tahun lagi menuju ke misi yang nak kita capai, mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah tersebut. Jadi inilah momentumnya yang kita ingin bawakan, iaitu My Quran Time 2.0, di mana di awal lagi kita telah setkan bahawa misi kita adalah untuk mencapai keystone habit Quran, solat dan juga infak. Kalau di My Quran Time 1.0 kita fokus kepada tentang Quran, tentang infak, tetapi kali ini untuk My Quran Time 2.0, apa yang nak kita bawa adalah tentang solat tu sendiri. Macam mana kita nak menikmati Al-Quran di dalam solat kita. Di MQT 1.0 kita dah pergi page by page, ya. Kita dah pergi halaman demi halaman dari halaman 1 sehingga 604. Dan kali ini kita akan terjun lebih dalam lagi untuk melihat setiap halaman Quran tu. Fokus kita adalah 3 blok daripada setiap halaman Quran. Kalau sebelum ni satu halaman, okey, kita baca, faham, amal, tetapi kali ni kita nak fokus kepada setiap blok tu. Dan pembaharuan yang akan kita bawa adalah tentang hafazan tu sendiri. Kita tanya diri kita, masing-masing kita tanya diri kita sendiri, berapa banyak surah yang kita hafal, yang kita boleh baca dalam solat malam kita, ataupun mungkin ada setengah tu tak ke masjid apa semua. Mereka fokus hanya kepada mungkin beberapa surah saja yang baca dalam solat. Tetapi kali ini kita nak bagi harapan kepada semua, selain daripada baca, faham, dan kita nak meningkat satu tahap lagi ke arah hafal. Jadi kalau misal kata sebelum ni ada dalam katalah 20 surah je yang kita hafal, harapnya lepas ni banyak lagi surah lain yang kita boleh baca. InsyaAllah dengan kita menikmati Al-Quran dalam solat, kita akan memperbaiki kualiti solat kita dan lebih baik. Solat tu sangat penting kerana solat itu membawa kepada character building. Macam mana kita nak mengubah hati kita, karakter kita ke arah berbudi dan penyayang. Memang itulah harapan kita. Alhamdulillah, sebenarnya ketika kalau kita tengok balik, kalau kita go back balik, saya baru balik daripada Kuantan juga, semasa majlis khatam Al-Quran, setelah kita selesai majlis khatam tadabbur Al-Quran, My Quran Time 1.0, jadi kita tengok memang dah cukup indah. Memang ramai orang yang tak pernah pergi ke Putrajaya tu sanggup ke Putrajaya apa semua. Untuk selama ni mungkin mereka ikut daripada kelas-kelas sahaja. Ya, mereka ikut dari kelas Quran 1 jam sehari di My Quran Time. Dari situ kita melihat juga bila ramai-ramai orang datang apa semua tu, saya selalu cerita bila saya buat roadshow apa semua ni ke negeri-negeri, di rumah ngaji apa semua tu, saya selalu paparkan satu slide yang mana di slide tu ada gambar orang yang tengah solat dalam saf yang cantik apa semua dalam masjid. Tetapi keluar masjid sahaja, selipar tu tak tersusun dengan baik. Dia macam kan, macam tak susun dengan baik, tapi dalam masjid cantik. Jadi saya selalu ceritakan pada rumah ngaji, macam semalam pun saya ingatkan lagi, kata sebenarnya bila kita baca Quran, dia perlu menjadi akhlak kita ataupun karakter kita. Kita mengaji Quran dah bagus, teorinya, apa nilai-nilai yang ada apa semua. Tapi kita buat tak? Samalah macam yang kita dalam saf apa semua yang cantik, tapi kat luar slipper tu memang tak tahu nak katalah kan. Jadi perkara tu juga yang kita tengok berlaku dalam khatam Quran My Quran Time hari tu 1.0. Jadi kita rasa macam wah, ni perlu menjadi satu perubahan. Maknanya tu satu indication pada kita, dengan My Quran Time 2.0 tu kita kena buat lebih lagi ke arah situ. Jadi preparation yang kita sedang buat, kita sedang mengkaji konten apa semua. Setelah selesai ni, sebab kita akan lancarkan pada 1 hari bulan 12 insya-Allah untuk My Quran Time 2.0. Tetapi kali ni kita sedang buat di lab kita lah, makmal kita. InsyaAllah kita akan adakan 6 kali session menuju ke My Quran Time 2.0 bermula besok, yang mana ada audience di Dewan, di studio. Audience akan bersama-sama, dan dari situ nanti dari sudut kontennya tetap Tuan Fazrul, Ustaz Tirmizi akan bergilir dengan Ustaz Tarmizi akan bawakan.
Cuma ni akan menjadi makmal kita selama 6 kali. Kita akan latih tubi dulu. Kita akan tengok apa respon dan apa yang kita kena improve daripada situ. Sebab kita nak menghidangkan yang terbaik. Quran tu sangat luar biasa, tetapi kita tak nak kita yang tak mampu nak bawa dengan baik apa semua. Jadi kita harap kali ni kita ada 56 tahun lagi menuju ke 1500 Hijrah dan momentum 1864 episod yang kita akan lancarkan di My Quran Time 2.0 ini selama 6 tahun ataupun 7 tahun akan membantu melahirkan ummah yang lebih baik, insya-Allah. My Quran Time Plus adalah satu program interim antara Quran Time 1.0 dan juga 2.0, di mana ia adalah peluang untuk sama-sama kita mendalami beberapa bahagian dalam Al-Quran dan juga pendekatan yang digunakan adalah berbeza daripada 1.0, di mana kali ini kita memfokuskan kepada tajwid yang lebih mendalam, tadabbur yang lebih mendalam, dan ada elemen menghafaz, iaitu kita cuba untuk menghafaz Al-Quran dan juga bagaimana ianya dikaitkan juga dengan hadis praktikal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah MQT Plus sebagai pengisian mingguan sebelum kita pergi kepada MQT 2.0 yang akan bertemu dengan peminat kepada semua warga pada Disember nanti, insya-Allah, di mana pada kali itu nanti kita akan mendalami setiap jam, setiap hari sebanyak 1/3 daripada halaman Al-Quran, yang kita harapkan dengan pengulangan bacaan dan juga penekanan tajwid itu sendiri menyebabkan kita mengulang banyak kali, dengar banyak kali, sehingga kan dapat menghafaz sebahagian ataupun mungkin ke 5 bahagian daripada halaman pada hari itu, dan dicadangkan untuk dibacakan perlahan-lahan waktu zuhur, waktu asar ulang balik semula perlahan-lahan, dan waktu maghrib, waktu isyak ataupun waktu tahajud malam itu untuk kita baca secara jelas, secara terang, sehingga kan dapat kita menghafaz. Dan ini adalah harapan pada My Quran 2.0 agar solat kita tidak terpisah daripada Quran dan Quran kita tidak terpisah dengan solat. Quran dan solat ini akan melatari kepada seorang individu yang lebih berjaya dengan panduan daripada Yang Esa. Kali ini kalau My Quran Time 1.0 yang dijemput atau yang menjadi pentadabbur utama adalah saya lah, ya, saya dan bersama dengan Dr. Sanusi, Dr. Arif dan juga Ustaz Syamsul Hakim. Dan itu adalah perancangan kita untuk 2.0 juga, di mana kami akan mengendalikan bahagian konten tadabbur. Selain daripada itu, qari utama masih lagi dikekalkan Ustaz Tarmizi dan Ustaz Tirmizi, di samping susunan-susunan lain yang akan dimaklumkan pada masa akan datang. Ideanya ialah di mana pentadabbur dan juga qari yang pelbagai ini adalah untuk menyiapkan diri dari segi konten, kerana konten kali ini adalah lebih lagi mendalam, satu. Yang keduanya dari segi stamina. Dalam Quran Time 1.0 sebanyak 838 episod berbanding dengan dalam Quran Time 2.0 lebih daripada 1800 episod. Jadi ini insya-Allah dalam perancangan awal, dan sebarang perubahan. Kalau dalam 1.0 perancangannya saya seorang saja yang mengendalikan tadabbur tersebut. Cuma ada masa sakit, ada masa pergi haji, ada masa perlu berhenti sebentar, digantikan Dr. Sanusi. Tapi kita harapkan pada 2.0 ini gabungan-gabungan ilmuwan asatizah ada ini harapnya melonjakkan lagi kualiti bagi Quran Time 2.0. Objektif bagi Quran Time 2.0, jika pada 1.0 itu kita memfokuskan kepada baca dan faham dan amal pada tahap asas, kita bandingkan dengan tahap tadika bagi sesiapa yang memulakan pendidikan, maka bagi 1.0 kita mensasarkan kefahaman tahap tadika, di mana bagi sesiapa yang tidak pandai membaca mula ikut-ikut, bagi sesiapa yang tidak pernah memahami kepada Al-Quran sudah mula memahami apakah yang ada dalam surah Al-Baqarah contohnya yang panjang,
dalam surah Ali Imran apa isinya secara ringkas, sehingga kan kalau diminta bagi makcik-makcik, pakcik-pakcik daripada hujung kampung yang mendengar program 1.0 dapat menerangkan sedikit bahawa dalam surah Al-Baqarah itu ada cerita Bani Israel berkaitan dengan kepimpinan Nabi Musa, ada kaitan dengan kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilatih dengan 286 ayat tersebut. Itu adalah 1.0. Bagi 2.0 ini, apakah sasaran kita dalam program ini? Kita ingin pergi lebih mendalam tajwid berbanding kalau sebelum ini secara ringkas sahaja. Mendalamnya ini sehinggakan daripada 5 baris yang dipelajari, kita akan melihat manakah istilahnya selekoh tajam yang perlu diberi perhatian oleh pembaca agar mana-mana huruf, harakat ataupun tajwid yang sering tersasar akan diberi perhatian. Ini amat membantu pada semua, terutama kalau katakan yang sedang menghafaz Al-Quran, mereka dapat membaca dengan betul, baiki bacaan sebelum mereka mula menghafal, dan bagi yang sedang mula membaca boleh mengikut satu baris demi satu baris untuk mula menguasai kepada bacaan Al-Quran. Itu yang pertama, bahagian baca. Bahagian faham ialah kalau sebelum ini kita mensasarkan satu halaman bagi 1 jam. Sebenarnya bukan 1 jam, dia lebih kurang 45 minit gabungan di antara tadabbur dan juga bacaan. Tetapi kali ini hanya 5 baris. Maksudnya 1/3 sahaja daripada satu halaman yang cuba kita fahami secara lebih mendalam. Saya boleh letakkan sebagai tahap sekolah rendah ataupun sekolah menengah, sudah ada sedikit penekanan tentang tahta bahasa dalam Al-Quran agar dapat kita menghargai mengapa Allah menggunakan perkataan inna a'tainak contohnya berbanding dengan Allah menggunakan inna atainak contohnya. Ata dan ata ada beza maksudnya. Yang ini cuba kita beri perhatian agar ketika menghafaz Al-Quran, ya, kita akan dapat menghargai mengapa betul-betul Allah menggunakan perkataan ata berbanding ata. Ya, ata ini beri ganjaran yang besar, kalau ata ini beri ganjaran ataupun kurniaan yang kecil yang boleh ditarik pada bila-bila masa. Ini adalah merujuk pada surah Al-Kautsar di mana Nabi diberikan ganjaran yang besar, Allah tak tarik balik dan melimpah-limpah sehingga akan memberi kesan kepada umat yang ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bahagian faham. Kemudian ada elemen hafaz. Harapnya dengan kita mengulang banyak kali, maka ia membawa kepada hafazan, ya, yang jelas, yang tepat dengan kefahaman, dan inilah yang akan dibawa dalam solat. Objektif ini yang penting yang kita sasarkan daripada Quran Time 2.0. Apabila solat ini di-upgrade, dinaik taraf kualiti kefahamannya, harapnya ia juga akan merebak dalam kehidupan daripada hati yang selalu gundah walaupun solat, tapi lepas ini solat yang difahami pada Fatihahnya, pada solat, pada surahnya, itu akan menjadi nilai yang memberi kesan. Mungkin seseorang tidak sempat pergi program motivasi, program latihan, tetapi solat menjadi medan latihan penuh nilai merubah kepada masyarakat. Dan ini adalah antara objektif penting bagi Quran Time 2.0. Berdasarkan pengalaman 1.0, apakah cabaran yang dihadapi? Saya boleh bagikan kepada 2 bahagian. Bahagian yang pertama adalah persediaan untuk kami sebagai pentadabbur dan juga qari. Di mana kalau saya sebagai pentadabbur, cabarannya ialah untuk membuat kajian, ya, untuk belajar, mungkin makan masa 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam untuk menghabiskan satu muka surat dan kemudian dicernakan untuk disampaikan dalam masa 45 minit. Cabarannya ialah pembelajaran yang banyak dan perlu dibuat berseorangan. Yang harapnya adalah pada 2.0 ini ialah pembelajaran yang lebih mendalam ini sudah tentu memerlukan sokongan daripada tim R&D yang kita sasarkan sekitar 5 orang yang mendalami kepada kitab-kitab yang berbeza. Jadi kalau katakan saya belajar, saya selepas itu akan bersama dengan semua pakar-pakar bagi tafsir yang pelbagai dan kemudian akan diskusi. Mungkin akan makan masa yang lebih, tetapi kali ini bukan sekadar bergantung kepada saya seorang. Itu yang pertama, cabaran yang harapnya ada solusi yang mohon doa daripada semua. Yang kedua ialah dari segi luaran, ya, daripada luaran, iaitu dari segi audience, ya, dari segi penonton. 1.0 kita tidak ada audience.
3 cameraman yang hanya menemankan kami berdua ataupun bertiga di dalam studio. Tetapi bila kita ada audience, itu adalah satu peluang, dalam masa sama juga ia adalah satu cabaran. Peluang ialah kerana peserta boleh mengikuti bacaan, mungkin ada ruang untuk berinteraksi, tapi dalam masa sama ia adalah cabaran kerana ketika penyampaian qari membaca ataupun sesi tadabbur tersebut, konsentrasi amat diperlukan dan pelanggan ataupun klien, penonton diharapkan tidak membuat kacau ya, ataupun bising ataupun main telefon berbunyi dering kan. Kerana itu akan memberi gangguan kepada mesej yang sedang disampaikan. Pasal keutamaan kita bukan sekadar nak bercakap dengan audience, tetapi kerana mesej yang ingin disampaikan dalam sesi tadabbur tersebut. Tetapi kita doakan agar dua cabaran itu dapat ditangani, dan itu sebabnya kita ada My Quran Time Plus untuk kita mendapatkan preview pengalaman mengendalikan program Quran Time, tapi kali ini dengan lebih mendalam, dan yang keduanya adalah dengan penonton yang sudah tentunya kalau tiba-tiba nak pergi ke tandas ke, nak keluar ke, nak telefon dan sebagainya, dia perlu dikawal agar tidak mengganggu kepada konten kelancaran bagi program Quran Time 2.0.